Idea ke atas pembinaan jambatan kedua merentasi Sungai Kinabatangan yang terletak di kawasan Dun Sukau oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sadi Abdul Rahman perlu disokong penuh. Berikutan ia bukan sahaja penting dari segi logistik, namun ia juga memberi impak terhadap ekonomi penduduk kampung dan juga para pengundi di kawasan Sukau serta di kawasan sekelilingnya. Namun ia telah mendapat bantahan sebilangan NGO terhadap pembinaan jambatan tersebut di mana ia dikatakan menghalang hidupan liar melalui jalan raya yang akan dibina melalui sebahagian kawasan yang telah digejetkan sebagai kawasan laluan hidupan liar. Dan melihat kepada reka bentuk pembinaan jambatan ini, ia dilihat sama seperti konsep yang diguna pakai seperti jambatan di Terengganu, iaitu konsep jambatan biadab. Dan pada hari ini Kelu Sabah TV turun sendiri ke kawasan Sukau bagi melihat sendiri kawasan pembinaan jambatan tersebut dan bagi mendapatkan penjelasan lanjut daripada Datuk Sadi sendiri. Dan bagi mengikuti dengan lebih lanjut, terus ikuti kami dalam Sabah TV. Pembinaan jambatan kedua Sukau di Kinabatangan dilihat sebagai suatu langkah baik kerajaan bagi membawa pembangunan kepada luar bandar yang diilhamkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Sukau, Datuk Sadi Abdul Rahman sejak tahun 2010 lagi. Walau bagaimanapun, pembinaannya hanya akan dimulakan selepas laporan penilaian kesan alam sekitar oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah diterima. Berikutan ia mendapat bantahan daripada beberapa pihak yang menegaskan bahawa pembinaan jambatan tersebut akan memberi kesan kepada alam sekitar. Projek pembinaan jambatan ini telah diluluskan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan memperuntukkan kos perbelanjaan sebanyak RM220 juta dan ia juga dikatakan tidak akan merosakkan alam sekitar. Berikutan jambatan tersebut direka dengan konsep viadak yang merupakan salah satu tindakan menyediakan ruang supaya hidupan liar seperti gajah pigmi atau hidupan liar yang lain dapat melintasi jalan raya dengan selamat. Kerajaan amat prihatin bukan sahaja mengenai keselamatan orang ramai tetapi turut mengambil kira masalah kepupusan binatang liar kerana konsep jambatan viadak ini tidak asing lagi dan telah diguna pakai sama seperti di Pahang, iaitu Eko Viadak Sungai Yu yang terletak di Kuala Nipis serta negara luar seperti di Afrika Selatan. Difahamkan hidupan liar seperti gajah pigmi hanya akan melalui kawasan tersebut 3 kali dalam setahun dalam anggaran 10 hingga 60 ekor dalam satu kumpulan. Dalam komponen untuk merealisasikan pembangunan Pekanbaru, komponen yang penting adalah jambatan. Kita sudah umum 2010 kita sudah umum bahwa projek komponen yang paling penting dalam pembangunan Pekanbaru Sukau adalah jambatan. Konektiviti kita jalan dan jambatan ini penting kepada masyarakat, khususnya di daerah di kawasan saya di Sukau yang selama ini sudah tertinggal jauh di belakang sebabkan tidak ada pembangunan. Bagaimana kita nak membangun sesuatu daerah? Dia bergantung kepada konektiviti kita dengan daerah-daerah lain. Jalan yang kita cadang ini kalau dia siap boleh menyingkatkan perjalanan saya ke kawasan yang jarang kita lawati ataupun susah dilawati adalah Kampung Litang, yaitu Mukim Litang yang terdiri pada 5 buah kampung. Samping itu dari segi ekonomi, apabila jambatan ini terlaksana nanti, insya-Allah Sukau akan jadi membangun dan cita-cita kita menjadikan Sukau daerah baru, daerah kecil menjelang tahun 2020 itu mudah akan tercapai. Beliau menyatakan demikian semasa mengadakan lawatan kerja bersama media di Sukau 8 Februari yang lalu. Projek tersebut merangkumi 2 fasa, iaitu fasa pertama yang menelan kos sebanyak RM72 juta yang akan menaik taraf jalan serta membina jambatan dari Kampung Sukau ke Kampung Modesem yang merentasi Sungai Kinabatangan, dan fasa kedua menelan kos sebanyak RM150 juta yang menfokuskan pembinaan jambatan viadak di Lot 3 Kampung Modesem, iaitu merupakan kawasan laluan hidupan liar. Menurutnya lagi, pembinaan jambatan tersebut akan dapat mengurangkan beban penduduk di kawasan Sukau, khususnya di kawasan Mukim Litang yang terdiri dari 5 buah kampung seperti Kampung Litang, Kampung Seriganda, Kampung Tidung, Kampung Dagat dan Kampung Tudung Buhangin. Hal ini berikutan penduduk kampung terpaksa melalui jalan ladang sebagai laluan utama mereka untuk ke klinik kesihatan Sukau yang mengambil masa sehingga 6 jam. Dan sekiranya projek pembinaan jambatan tersebut dapat direalisasikan, ia hanya akan mengambil masa sehingga lebih kurang 1 jam kepada penduduk kampung yang ingin berurusan di Pekan Sukau dan bagi mendapatkan rawatan. Mintalah kepada pihak kerajaan agar pembinaan ini dengan segera
dibina. Memandangkan juga di kawasan mukim ini terdapat juga kebun-kebun kecil yang mana mereka ini telah berusaha dalam segi ekonomi mereka mula bercimpung ekonomi seperti penanam kelapa sawit. Jadi di mukim ini juga terdapat 8 buah sekolah rendah pun memerlukan jembatan ini. Sebabnya mukim ini daerahnya di kawasan Sadi Batangan. Jadi adanya jembatan ini mungkin masyarakat mungkin ini cepat menghubung kepada daerah ini dalam segi apa-apa masalah lah, dalam segi macam kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Dayang Zulaida Wangdamit, salah seorang penduduk Kampung Sukau, turut berkongsi pengalaman beliau menghadapi masalah ketika ingin melawat keluarga beliau di Kampung Litang dengan menaiki feri yang menjadi pengangkutan utama bagi penduduk kampung untuk bergerak ke sesuatu destinasi. Ya, ini pengalaman saya lah selama saya tinggal di Kampung Sukau. Sebelum ini saya memang pernah tinggal di Kampung Litang, jadi berhijrah ke Kampung Sukau. Jadi di Kampung Litang dan kampung sebelah memang ada keluarga. Jadi pada satu hari itu memang ada kematian di Kampung Litang. Jadi kami dimaklumkan memang awal pagi memang kami sudah bergerak. Tapi tidak dapat sampai awal dan jenazah pun sudah dikebumikan sebab masalah ini feri. Feri kami kena tunggu sampai 3 jam. 2 jam ke 3 jam baru boleh menyeberang. Habis tu apabila sampai jenazah pun sudah memang tidak sempat. Penuh baru boleh jalan. Penuh macam ini feri pun dia tunggu penuh. Macam penuh tu feri baru boleh bergerak. Itulah memakan masa sampai 3 jam, 2 jam, 3 jam lah paling lama. Dengan ada lagi satu kes mati melahirkan anak, dia mau dibawa ke hospital Kinabatangan. Tapi waktu tu jalan Jeroko memang rusak terus, hujan, tidak sempat, memang tidak dapat. Dia kira meninggal dalam kereta lah, tapi dibawa balik ke rumah lah di Kampung Litang sana. So, memang tidak dapat. Itu baby pun memang tidak boleh keluar. So, dia mau ikut jalan sini. Kadang-kadang ini gate pun stuck kita, tidak boleh limpas kalau tidak dapat gate. Bila kasih pas gate, dia kadang-kadang dia mau ada senan tuan dulu. Senan tuan, cari tuan. Kadang-kadang kalau tuan cuti, memang kita tidak dapat jumpa, memang tidak boleh limpas. Kalau kita masuk pun dari gate utama sampai ke feri, sebelum jam 6 mesti sampai ataupun sebelum jam 5. Bila sampai jam 5 dia tidak mau kasih limpas sudah, dia memang tidak mau jalan. Sementara itu Datuk Sadi turut menjelaskan bahawa dengan adanya jambatan kedua Kinabatangan ini juga akan dapat menghubungkan daerah di seluruh pantai timur Sabah seperti di Lahad Datu hingga ke Tawau. Tambahnya lagi, pembinaan jambatan ini amat memberi makna kepada penduduk kampung yang telah lama menginginkan pembangunan di kawasan Sukau. Malah projek ini telah diusulkan sejak tahun 2014 kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak agar ia dapat dipertimbangkan. Melihat kepada aspek keselamatan, kawasan seperti di Kampung Dagat, Kampung Litang dan kawasan di sekitarnya termasuk dalam kawasan kawalan Eskom, di mana ia dapat membantu melancarkan operasi pengawasan di pantai timur Sabah, khususnya di kawasan berisiko kepada ancaman penceroboh. Secara keseluruhannya, pembinaan jambatan ini dilihat memberi impak positif kepada penduduk kampung, khususnya dari segi pembangunan Pekan Sukau dalam usaha menaik taraf kepada daerah kecil dalam masa yang sama, turut memastikan kepentingan alam sekitar seperti hidupan liar tetap terpelihara.